Selamat datang ke episod 3 podcast Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya Khairi Jamaluddin. Apa khabar KJ? Okay, you? Not bad, not bad. Tengah tunggu Newcastle main malam ini. Okay, ada peluang Malam menang? ini kita rekod ni. Ada peluang nak menang, ada Okay. peluang nak menang. Kita lepas 2 episod awal tadi banyak 2 episod sebelum ini kita dapat banyak feedback dan maklum balas, dan ucapkan terima kasih kepada semua yang memberikan maklum balas, dan ada beberapa perubahan format sikit-sikit lah kita buat. Kali ni kita nak ada soalan daripada pendengar yang kita akan address dalam episod ni dan juga episod susulan. Kita bermula terus kepada topik pertama dalam Banyak benda yang kita nak bincang. Banyak benda dalam topik episod ni. Dalam episod ni dia tak macam episod sebelum-sebelum ni, yang mana kita just one or two topics ni, kita nak run through a few. Okay. Bermula dengan berita bahawa Jabatan Pendaftaran Persatuan Pertubuhan, maaf, JPP ataupun ROS lah, Registrar of Societies, telah pun mengeluarkan kenyataan bahawasanya, kalau keluar betul surat yang tular itu, bahawasanya apa yang dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO untuk tidak ada pertandingan presiden dan timbalan presiden sebenarnya tidak sah, tetapi Menteri Dalam Negeri telah pun menggunakan kuasa beliau untuk mengecualikan keputusan ROS itu. KJ dah keluarkan video TikTok yang saya ingat agak tular. Mungkin KJ nak bagi komen sekali lagi tentang perkara ni. Okey, ya betul. Kita bagi sedikit latar belakang kepada pendengar yang mungkin tak berapa tahu tentang undang-undang pertubuhan di negara kita. Semua pertubuhan mestilah berdaftar di bawah ROS ataupun Registrar of Societies, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Dan sewaktu pendaftaran itu dibuat, semua pertubuhan mestilah menghantar perlembagaan pertubuhan. Jadi ROS ni menjadi regulator. Kalau ada pertikaian daripada ahli-ahli sebelum pergi ke mahkamah, dia boleh rujuk kepada ROS sebagai badan yang mengawal selia semua pertubuhan, termasuk pertubuhan politik di Malaysia. Jadi sewaktu usul yang diadakan di Perhimpunan Agung UMNO untuk blok presiden dan timbalan presiden dipertandingkan, ada beberapa ahli UMNO yang telah buat query, yang telah mempersoalkan, mempertikaikan usul tersebut dengan ROS, sama ada usul itu sah ataupun tidak. Dan ROS telah mereka semak, setelah mereka semak semua dokumentasi dan juga perlembagaan UMNO, mereka dapati bahawa usul itu adalah tidak sah. Usul itu melanggar perlembagaan UMNO itu sendiri yang mewajibkan semua jawatan dipertandingkan setiap 3 tahun ataupun kalau dapat extension 18 bulan selepas 3 tahun itu tamat. Dan tak boleh dikecualikan. Kita ada pindaan baru-baru ni. Selepas pilihan raya. Okay, tak apalah. Tapi setiap jawatan mesti dipertandingkan sewaktu pemilihan parti. Pokok pangkalnya begitu. So ROS dah keluarkan surat yang mengatakan bahawa tindakan ini tidak sah. ROS tidak kata bahawa UMNO nak diharamkan. ROS cuma memaklumkan kepada Setiausaha Agung UMNO dalam surat ini kepada Datuk Ahmad Maslan bahawa UMNO perlu mengambil tindakan pembetulan, corrective measures. Maksudnya apa? Maksudnya UMNO mesti buka presiden dan timbalan presiden untuk dipertandingkan. Cuma UMNO pilih untuk tidak buat corrective measures. UMNO bergantung kepada Seksyen 70 Akta Pertubuhan, iaitu satu peruntukan dalam undang-undang yang memberi Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution, kuasa besar, kuasa mutlak untuk mengecualikan mana-mana pertubuhan, termasuk parti politik yang berdaftar di bawah ROS, daripada mana-mana peruntukan di bawah undang-undang tersebut. Jadi sah lah. Kalau orang kata maknanya apa yang menteri buat ni betul. So kita dapat banyak soalan lah daripada pendengar-pendengar. Adakah tindakan yang telah dibuat oleh Menteri Dalam Negeri ini sah dari segi undang-undang dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita tengok daripada jawapan Menteri, jawapan Presiden UMNO itu sendiri, semua merujuk kepada
peruntukan undang-undang yang memberi kuasa kepada menteri dan tindakan itu adalah tindakan yang betul dari segi undang-undang. Memang betul lah. Ya, memang betul sebab dalam akta menteri ada kuasa mutlak. Cuma apa yang kita nak sampaikan di sini adalah kenapa UMNO tidak melaksanakan tindakan pembetulan, corrective measures, dan bergantung harap kepada ihsan daripada menteri dan sebab-sebab tak diberikan. Dalam parlimen, Datuk Seri Saifuddin Nasution kata saya dah bincang dengan penasihat undang-undang KDN dan sebagainya dan keputusan saya adalah sah dari segi undang-undang. Itu bukan isu dia. Isu dia kenapa UMNO bergantung harap kepada pengecualian daripada menteri dan tidak buka presiden dan timbalan presiden jawatan untuk dipertandingkan kerana usul itu jelas tidak sah. Itu isu dia. Itu isu dia lah. Maknanya dari segi legality itu kita tak pertikai. It's legal. But the point is kenapa parti UMNO, parti Keramat sanggup ambil option untuk dapat ihsan daripada menteri bukan daripada parti dia. So saya dengar di kalangan UMNO sekarang ni, especially di kalangan penyokong-penyokong presiden dan sebagainya, mereka kata dah dapat pengecualian. In fact, ini adalah kenyataan daripada Mak Maslan sendiri. Dia kata dah dapat pengecualian, dah settle, move on. Tak payah bincang tentang isu ni lagi. Okey, tak apalah. Tapi malam ini ataupun pada podcast ini kita nak rekod bahawa pengecualian itu diberi dan itu sahajalah yang telah menghalalkan usul yang tidak sah ini. Dan jangan kita termakan dengan hujah mengatakan terpaksa buat ni sebab UMNO akan diharamkan. Itu satu lagi poin yang kita nak put on record. ROS sebut dalam surat bahawa perbetulkan keadaan, corrective measures. There was another option. Tak sebut pun soal nak diharamkan. Jadi jangan ditakutkan seolah-olah Menteri Dalam Negeri telah membuat satu favor yang besar lah untuk UMNO. No. Even if he did the favour, which I guess he did, saya pun agak pelik lah kenapa benda ni seolah-olah kita perlu berterima kasih ataupun benda yang menjadikan keputusan ni benda yang baik untuk UMNO. Ada orang yang dengan sinis menyatakan bahawa selama ini PM berterima kasih dan bergantung harap kepada UMNO sebab dapat menubuhkan kerajaan perpaduan ini. Dan sekarang ni ada yang kata sekarang ini UMNO pula yang bergantung harap kepada PKR melalui Saifuddin Nasution. Saya pun nak tambah sikit KJ. Benda ni memang episod ni menunjukkan ataupun kes ini menunjukkan kadang-kadang betapa hujah yang dia pakai akhirnya memakan diri. Iaitu macam KJ bagi gambaran tadilah. Seolah-olah UMNO lah yang menyelamatkan, UMNO lah yang bagi sumbangan kepada Anwar Ibrahim dan sebagainya. Ini percaturan politik lah dan sebagainya. Tapi akhirnya sekarang ini hujah yang guna pakai itu pada minggu-minggu awal selepas habis pilihan raya, benda tu makan diri. Sebab orang macam KJ cakap, orang akan cakap, sekarang ni UMNO actually yang bergantung harap pada PKR, bukan sebaliknya. Okey, ke topik kedua KJ. Apa kita nak cakap lagi? Topik kedua adalah berita yang paling hangat pada minggu lepas, iaitu pendakwaan Tan Sri Mahyudin Yassin, bekas mantan Perdana Menteri Malaysia, di mahkamah berkaitan dengan isu jana wibawa. Dan kita tak perlulah pergi soal pendakwaan tersebut. Kita pun tak nak bincang sebab ini kes mahkamah nanti. Cuma saya nak tanya dari segi pandangan Syaril, sebab ini dilihat sebagai satu game changer dalam kancah politik tanah air. Sebab selama ini kita lihat bahawa kluster mahkamah itu wujud tetapi di pihak UMNO. Dan sekarang ini wujud kluster mahkamah yang baru. Tetapi peliknya, ini Tan Sri Mahyudin sendiri sebut, bahawa bayangan akan wujud kluster mahkamah baru ini telah pun diberi beberapa minggu yang lepas. Dia merujuk kepada kenyataan ataupun ucapan yang telah dibuat oleh Datuk Zahid Hamidi yang memberi bayangan bahawa akan ada kluster mahkamah yang baru. Jadi timbul banyak soalan lah. Pimpinan Agung pun kita dengar pelbagai soalan yang timbul berkenaan dengan pendakwaan ini. Adakah ini pendakwaan politik? Of course Tan Sri Mahyudin dan juga Bersatu dan juga PAS
istilahkan ini sebagai pendakwaan politik dan pihak kerajaan. Saya dengar kenyataan daripada PMX Datuk Seri Anwar yang sebut kalau begitu maka semua pendakwaan adalah pendakwaan politik. So sekarang ini sudah menjadi satu polemik di kalangan orang ramai. Dan saya nak dengar pandangan Syaril. What do you think of this charge? Saya ingat pertama sekali prinsip yang semua perlu berpegang lah, innocent until proven guilty. Okay. Yang itu kita sentiasa bercakap, tak kira siapa pun yang terpalit ataupun yang kena dakwaan dan sebagainya. Kedua, saya nak cakap ialah berkenaan dengan betapa kita cakap tadi KJ tentang apa hujah kita pakai kerana makan diri. Selama ini apa yang UMNO dan juga mereka yang mengatakan bahawa kes terhadap pemimpin-pemimpin UMNO itu adalah pendakwaan politik. Hari ini mereka kena jawab apabila orang lain pula yang menggunakan hujah yang sama. Jadi bila kita tengok macam ni, saya ingat rakyat tengok macam ni, pendengar tengok macam ni, dia seolah-olah pusing-pusing benda yang sama. Dan itu yang perlu kita cari jalan untuk keluar daripada kemelut ini. Kerana apa? Kerana seperti mana yang mungkin kenyataan yang KJ nak bacakan selepas ini, ada juga pihak yang menyuarakan bahawasanya kenapa setiap kali bertukar Perdana Menteri ataupun setiap kali bertukar kerajaan, maka lawan itu, yang kalah itu akan ada kes. Tapi saya setuju juga apa yang PMX kata. Kalau setiap kes membabitkan ahli politik lawan dianggap pertuduhan politik, maka macam mana SPRM nak buat kerja? Betul. Jadi kedua-dua hujah ni, kalau kita objektif lah, kita objektif, yang pendengar semua objektif, yang bukannya partisan dan sebagainya, kedua-dua hujah ni ada weight. So on the one hand, how come every time change government, opponents yang kalah tu akan kena? And then at the same time, takkanlah everybody yang kena charge tuduh ni itu adalah political prosecution. So prosecution. In the end, how do you get over this confusion, KJ? I think one thing yang kita kena cakap dengan saya punya pandangan lah. At the end of the day, satu branch of government yang paling tinggi integriti dia, yang mana kita boleh yakini lah, ialah kebebasan institusi kehakiman. Dan ini kredit patut pergi kepada zaman Pak Lah. Di mana Judicial Appointments Commission, Suruhanjaya Pelantikan Hakim itu direform atau diwujudkan supaya hakim itu pelantikannya tidak seperti zaman sebelum. Zaman sebelum politician betul-betul boleh kontrol. After JAC was formed, hakim-hakim sekarang ni dilihat lebih bebas. Doesn't mean diorang maksum, doesn't mean diorang tak ada beyond reproach, tidak. Kita tak cakap begitu. Tetapi the judicial system, once it is in, the objectivity and the fairness, I think ada confidence di kalangan rakyat. Tak apalah. Itu apabila kita bercakap tentang sistem kehakiman. Tetapi sebelum kes itu sampai nak dituduh, saya rasa mesti ada kebebasan, dan juga bukan hanya kebebasan tetapi credibility bahawa institusi dan juga agensi penguatkuasa, agensi penyiasat dan agensi yang ditugaskan untuk buat pertuduhan itu juga adalah bebas dan kredibel. Sebab once benda tu dah sampai kepada mahkamah, of course kita bergantung kepada sistem kehakiman. Dan kita harap bahawa hakim-hakim kita adalah bebas dan adalah berintegriti dan berprinsip tinggi. Yang saya rasa hakim kita semua, badan kehakiman kita insya-Allah adalah badan kehakiman yang bebas dan mempunyai integriti yang tinggi. Tetapi what about investigating agency? What about agensi yang akan menuduh? Kita dan saya yakin SPRM dan juga Jabatan Peguam Negara juga mempunyai kredibiliti yang sama bagus dengan institusi kehakiman kita. Cuma dibangkitkan di sini bahawa dalam kes Jana Wibawa ni, C4 ini adalah Center to Combat Corruption and Cronyism. C4 ni kalau ingat saya, dia adalah satu NGO yang sangat bebas. Dulu pun banyak hentam BN sewaktu 1MDB dan sebagainya. Mereka kata claims, tuduhan daripada Perikatan Nasional bahawa tindakan yang diambil terhadap mereka adalah tindakan politically motivated, not completely baseless. Dia tanya kenapa kes ini baru disiasat selepas.
pertukaran kerajaan. So ini persoalan. Ya, saya setuju bahawa ini kenyataan daripada C4 ada asas dia yang perlu dijawab. Yang kedua yang disebut oleh PMX tu pun betul juga bahawa dia kata kalau begitu tak bolehlah nak siasat any politician. Sebab kalau begitu akan ada tuduhan ini adalah political prosecution. Ya, so saya suka cadangan daripada C4 yang mengatakan bahawa untuk kita memastikan ada accountability dan ketelusan, mesti ada Akta Perolehan, Procurement Act, Akta Dana Politik, Political Funding Act dan juga penubuhan Ombudsman Office. Jadi kalau ada apa-apa tindakan yang menginaya ataupun tindakan yang kita rasa tak fair kepada kita, kita boleh buat laporan kepada Ombudsman Office yang memang wujud di negara-negara lain, yang boleh menjadi satu badan yang berkecuali antara rakyat dan juga kerajaan dan agensi-agensi kerajaan. Maknanya ada lagi jalan untuk kita terus mereformasikan sistem kita supaya polemik ini dapat diatasi. Tapi saya nak tanya satu atau dua politically linked questions lah, bukan partisan tapi dalam realiti politik sekarang ini ataupun realiti cara persepsi rakyat dan pendengar. Adakah masalah ini ataupun polemik persoalan kebebasan agensi dan sebagainya, adakah akan dibantu andai kata ada kes-kes yang membabitkan bukan parti lawan? Maknanya kalaulah ada agensi penguatkuasa dan agensi penyiasat boleh menunjukkan bahawa mereka yang berada dalam kerajaan pun, zaman mereka dalam ada kerajaan pun disiasat. Sudah pasti justice should also be seen to be done to everyone. Ya, jadi kalau dilihat bahawa semua pukul rata kena, sama ada mereka di pihak pembangkang ataupun di pihak tim kita sendiri ataupun dalam kerajaan, maka keyakinan akan naik. Tapi kita tak mahu just because pembangkang kena akan ada corrective measure nak kenakan orang yang tak bersalah pula, ya. Tapi apapun kita di keluar sekejap, kita menaruh harapan tinggi kepada credibility institusi kerajaan, dan kita harap Tan Sri Mahyudin has his day in court, and he's given a fair trial. But we cannot run away from the fact, KJ, this question of political persecution has been a point dalam masa 5 tahun kebelakangan ni. Dan zaman kita aktif dalam frontline politik pun, KJ, kita nampak, ini tak boleh kita nafikan. Persepsi ni lah, betul ke tidak betul, kita tak boleh nak cakap on air macam ni. Tapi persepsi bahawa bila orang tu melompat, menyokong, and at that time, including Tan Sri Muhyiddin, menyokong saja Kerajaan Perikatan Nasional, mereka punya kes tu tak move forward. Menyokong saja Pakatan Harapan Mark 1, iaitu Pakatan Harapan bawah Tun Mahathir, orang itu kononnya tak disiasat. Tapi mereka yang kekal bersama dengan BN, kekal bersama dengan pembangkang waktu itu, mereka pula dapat kes. Jadi itu pun sejarah yang perlu kita sebut di sini supaya nampak memang benda ni perkara yang semua pihak akan menunding jari. So saya nak baca soalan yang kita terima tentang kes ini. So soalan ni datang daripada pendengar. Ini bukan soalan daripada KJ ataupun Syaril. Saya baca saja soalan ni. Mengapa pendakwaan Tan Sri Mahyudin lebih cepat berbanding dengan kes LCS yang sudah lengkap tapi masih tidak ada pendakwaan? Adakah ini dendam politik? Okay, so soal dendam politik tu kita dah jawab, kita tak tahu dan kita husnuzon. Dalam hal ini kita husnuzon dan kita serah kepada proses kehakiman. Tetapi soalan ini adalah bangkit kepada isu yang dibangkitkan oleh Syaril tadi. Mencerminkan sebab LCS ni isu dah lama meletup. Dan ura-uranya adalah kertas siasatan pun dah diserah kepada AG's Chamber, dan juga tuduhan pun dah siap, tetapi tidak ada apa-apa lagi. So ini menimbulkan keraguan di kalangan pendengar dan juga rakyat bahawa kenapa yang ni jalan cepat tetapi yang ni tak ada apa-apa progress. Okay. So I think ini mungkin benda yang kena ditangani lah. Iyalah, dia soal persepsi yang mana jalan keluarnya mungkin terkandung dalam beberapa cadangan-cadangan C4 tadi, supaya kita boleh keluar daripada polemik, adakah ini dendam politik, adakah ini betul, adakah ini tak betul.
kita ada satu lagi isu yang kita nak kupas. Ini adalah isu lantikan politik. Lantikan politik ya. Ini isu yang melibatkan bos lama Syaril, iaitu saudara Datuk yang bahagia, Datuk Dr. Haji Ashraf Wajdi bin Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, masih lagi walaupun dah selesai pemilihan, tetapi sehingga PAU dia masih lagi Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dan hari ini disahkan, hari ini kita rekod 12 hari bulan, hari Ahad, disahkan oleh TPM Datuk Seri Zahid dalam jawatan beliau sebagai Menteri Kemajuan Luar Bandar, bahawa Datuk Dr. Ashraf dilantik sebagai pengurusi MARA. Pengurusi MARA. So di sini kita nak bincang sikit tentang lantikan politik ke agensi dan juga GLC. Sebab kalau tak silap saya, ini adalah satu pendirian Pakatan Harapan yang tidak mahu meneruskan tradisi lantikan politik ke GLC dan agensi. Dan sebenarnya waktu PH 1.0 di bawah Tun Dr. Mahathir, GLC tidak ada lantikan politik ke GLC, tetapi ada lantikan politik ke agensi kerajaan. Okey, di sini mungkin pihak penyokong PH akan sebut bahawa MARA ini bukanlah GLC. Betul? MARA ini, explain kepada pendengar, ada GLC. GLC ini Government Link Company. Kerajaan yang ada kaitan, syarikat yang ada kaitan dengan kerajaan. Sama ada syarikat itu company limited by guarantee, company limited by shares. Ini adalah company. Ya. Tetapi ada juga agensi kerajaan dan juga badan berkanun ataupun statutory body. Ya, dengan bahasa mudah, badan berkanun ini adalah entiti yang ditubuhkan di bawah undang-undang. Jadi MARA ini adalah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah undang-undang. Ya. Dan MARA ini adalah badan berkanun, statutory body, bukan GLC, dan Ashraf dilantik sebagai pengerusi kepada badan berkanun ini. So adakah ini bermaksud bahawa dia terlepas daripada pendirian PH, bahawa tiada lantikan politik dalam GLC, ataupun sebenarnya pelantikan politik ini terpakai untuk GLC dan juga agensi dan juga badan berkanun? Dia bergantung kepada apa yang Pakatan Harapan nak cakap lah pada masa yang tertentu. Pada masa mereka tidak berada dalam kerajaan, mungkin dia akan ambil definisi yang luas. Maknanya sesiapa saja yang dilantik dalam apa-apa entiti yang berkaitan dengan kerajaan, sama ada badan berkanun, sama ada agensi, sama ada GLC, sama ada dalam pejabat menteri, semuanya akan dijadikan sebagai bahan. Tetapi apabila dalam kedudukan kerajaan, barangkali mereka mengambil pendekatan yang lebih fleksibel, di mana mungkin definisi itu boleh dikecilkan. Dan contoh yang dibangkitkan KJ tadi, saya pun baca bukan hanya Dr. Ashraf, tetapi ada dua ahli politik PKR yang juga dilantik dalam entiti yang berkaitan kerajaan. Tak silap saya, bekas ahli Parlimen Kanga, sekarang ni dah chairman ITBM. Ada lagi seorang lagi yang saya nak kenal. Jadi dia bukan soal individu. So Nur Amin Ahmad, mantan ahli Parlimen Kanga, dilantik sebagai pengerusi Institut Terjemahan Bahasa Malaysia, ITBM. Kalau tak silap saya itu ITBM. ITBM ni sebenarnya syarikat. It's a company. Dan Datuk Bakhtiar, Yang Berhormat Datuk Bakhtiar, iaitu ahli Parlimen Balik Pulau, dilantik sebagai pengerusi My Creative Ventures. Syarikat juga. I check, dua-dua ni syarikat. So actually your earlier question, so mereka dah lantik sebagai pengerusi GLC. Ashraf dilantik sebagai pengerusi statutory body. Tapi masalah dia di bawah MARA ni banyak syarikat. MARA sebagai statutory body memiliki syarikat, anak-anak syarikat. MARA Corporation, UniKL dan macam-macam lagi syarikat. Jadi dia pengerusi kepada agensi yang ada syarikat di bawah agensi tersebut. Jadi bagi saya semua samalah. Semua sama, ya. So sekarang ni isu dia adalah, pertama dia,
adakah ini bercanggah dengan pendirian Pakatan Harapan? Saya nak jawab begini. Tidak ada manifesto sekarang. Mungkin itu adalah escape clause, itu adalah escape clause untuk Pakatan Harapan nyatakan bahawa oleh kerana ini adalah kerajaan perpaduan, there's no manifesto. Tidak ada apa-apa manifesto yang terpakai sebab ini adalah blank canvas. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak cakap adalah ini pendirian peribadi saya lah, ya, pendirian peribadi saya. Saya tak anti political appointment. Saya sebenarnya melihat kepada individu. Kalau individu tersebut adalah layak, maka kita harus pertimbangkan individu tersebut, tak kiralah sama ada beliau adalah ahli politik ataupun bukan ahli politik. Dan saya kena declare interest saya. Saya dulu dilantik oleh Datuk Najib waktu saya Ketua Pemuda, Ahli Parlimen Rembau, tidak dilantik sebagai menteri, sebagai pengerusi kepada Perbadanan Usahawan Nasional Berhad ataupun PUNB, sebuah syarikat di bawah Yayasan Pelaburan Bumiputera. Jadi bagi saya, I cannot say I'm against. Saya tak boleh sebut bahawa saya tak setuju dengan lantikan politik sebab saya pernah jadi lantikan politik. Dan selagi lantikan politik itu layak pegang jawatan tersebut dan beliau dapat melaksanakan tugas dengan baik, saya tidak ada masalah. Masalah dia adalah apabila kita ada pendirian dulu yang kata no, tiba-tiba kita buat. Dia ada masalah KJ is apabila rakyat melihat mungkin benda ni seolah-olah menjadi habuan. Ghanimah kepada berada dalam pasukan politik yang menang. Jadi mungkin itu yang menjadi permasalahan campur dengan macam KJ cakap tadi lah, iaitu what is your implied meaning is that some of the people yang appointed mungkin tak layak dari segi merit. Jadi kedua-dua perkara ini yang menjadikan isu ni timbul. Sedangkan yang penting sebenarnya delivery agensi-agensi ni kepada mengikut skop tugasan ataupun skop dalam kerja mereka. kes Ashraf ni nampak seolah-olah ghanimah. Saya rasa kita bercakap secara keseluruhan. Nombor satu, kenapa isu ni menjadi perbualan rakyat? Ghanimah ni harta perang lah. Dia nak agihkan harta perang. Ya. Okey. Kedua, dari segi itulah, dari segi prinsipnya, kenapa dilihat orang yang bersama dengan satu pasukan yang menang, yang itu yang dia dapat ghanimah dia. Dan bukannya dari segi credibility, kemampuan dan sebagainya. Dalam kes Ashraf ni, dia dah upload resume dia, tak silap saya orang cakap 14 muka surat. Jadi saya yakin dari segi kemampuan dia mampu. Tapi tak boleh dinafikan. Tak boleh dinafikan bahawa persepsi dan lebih daripada persepsi adalah dia betul-betul menjadi penyokong kuat kepada menteri luar bandar, iaitu Timbalan Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO. Ashraf. Jadi mungkin dia ada sweet spot lah. Kedua-dua dia ada. Merit pun dia ada dengan CV 14 muka surat dan juga berada dalam tim politik. Masalahnya Ashraf dah lama rancang. You juga yang lalai. Oh, okey. Macam tu betul lah. Okay, we'll take a break. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Kita dah selesai dengan perbincangan topik-topik politik yang hangat. Selepas ini kita nak discuss ataupun kita nak bincang soal policy sikit lah. Ya, sebab Keluar Sekejap ini bukan hanya podcast yang berkenaan dengan politik, tetapi kita nak mengupas policy ataupun dasar-dasar kerajaan, dan kita akan bincang hari ini berkenaan dengan isu tenaga boleh diperbaharui ataupun renewable energy, terutamanya dalam bidang jana kuasa, sebab ini adalah mempunyai kaitan secara langsung dengan krisis iklim, ya. Istilah dulu adalah perubahan iklim ataupun climate change, dan sekarang ini istilah itu telah pun ditukar dan sekarang ini kita sebut sebagai krisis iklim, yang menandakan bahawa isu pemanasan global ini sudah pun sampai ke tahap yang sangat-sangat kritikal, dan jika tidak ada langkah-langkah yang konkret daripada semua negara untuk
mengurangkan pengeluaran karbon, maka masa depan planet kita adalah dalam keadaan yang sangat-sangat genting. Saya difahamkan saudara Syahril telah pun hadir dalam satu program majlis yang dianjurkan oleh Kementerian Yang Berhormat Nik Nazmi, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, iaitu Malaysia Energy Transition Outlook. Peralihan tenaga. Energy Transition Outlook, ya. Untuk makluman pendengar, sekarang ini jana kuasa tenaga kita datang daripada pelbagai sumber. Ada yang datang daripada sumber yang tidak berapa bersih, seperti arang batu. Ada yang datang daripada sumber yang boleh dikatakan sebagai bersih ataupun renewable energy, seperti solar dan juga hydro. Setakat ini, kita punya sasaran tenaga boleh diperbaharui adalah 31% dalam kita punya energy mix ataupun power generation mix. Menjelang tahun 2025 dan akan naik sampai 40% pada tahun 2035. Maksudnya 40% daripada sumber jana kuasa tenaga kita pada tahun 2035 akan datang daripada sumber yang bersih. Clean energy, maknanya renewable energy, solar, hydro, wind dan sebagainya. So, saya nak tanya kepada Syahril, apa pandangan Syahril berkenaan dengan majlis tersebut? Adakah saudara Nik Nazmi mempunyai urgency, yang saya sebut dulu urgency, untuk melaksanakan National Adaptation Plan on Climate Change, dan adakah contoh kita akan dapat mencapai sasaran tersebut? Dan juga mungkin soalan yang mungkin lebih mudah, adakah kita akan dapat melihat lebih banyak lagi kereta elektrik yang diguna pakai oleh rakyat Malaysia dalam beberapa tahun yang akan datang? Ya, menjawab soalan KJ tu, memang in a word yes. Saya anggap amat impressed dengan apa yang saya nampak dalam majlis itu. Saya pergi ke launching report. Bagi mereka yang tengok kat YouTube ni boleh nampak lah. Ni antara ni executive summary dia, ada buku yang lebih tebal, Malaysia Energy Transition Outlook, yang diadakan pada minggu lepas, dan sehari sebelum itu ada town hall. Saya tak sempat pergi ke town hall itu. Saya pergi kepada majlis yang merasmikanlah laporan akhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar, Perubahan Iklim bersama dengan International Renewable Energy Agency. Jadi ada input daripada agensi antarabangsa juga. Macam mana KJ sebut tadi, beberapa target dan sasaran yang Malaysia ada, yang mungkin ramai tahu, yang kita selalu dengar adalah net zero by 2050. At the earliest 2050 actually. Jadi bukan by 2050. Itu pun satu perkara yang perlu diambil kira. Tapi itu yang selalu kita dengar lah. Kita nak jadi a net zero country by 2050 or at 2050. Cuma bawah sasaran induk itu sudah tentu akan ada sasaran-sasaran kecil ataupun sasaran ke arah sasaran induk itu. Salah satunya KJ dah bagi ulasan mengikut garis masa yang berbeza, dia akan bertambah. Beberapa yang saya nak kongsi dengan pendengar dalam podcast ini, contohnya kita nak mengurangkan emissions intensity. Emission intensity barangkali macam ketepuan lah. Ketepuan pengeluaran karbon kita. As a percentage of kita punya ekonomi, kita punya KDNK. Kita nak turunkan sebanyak 45%. Kemudian KJ dah sebut tentang power mix. Power mix dengan energy mix ni dua benda yang berbeza. Pendengar kena tahu kan. So power mix ni macam KJ sebut tentang jana kuasa elektrik. Jadi apa sumber bahan api yang kita gunakan? Bahan api fosil ataupun sumber yang boleh diperbaharui seperti solar dan sebagainya. Itu sasaran yang KJ dah sebut. Tapi energy mix ni dia ambil kira semua, bukan hanya jana kuasa elektrik. Dan di sini kita perlu tahu hanya 5% daripada kita punya energy mix. Sebab energy ni semua benda lah, termasuk kereta dan sebagainya. Our energy mix dekat Malaysia only 5% is from renewables. Hanya 5% yang datang daripada sumber diperbaharui, dan sasaran kita menjelang 2050 adalah supaya lebih separuh. Daripada 5%, kita nak lebih 50% datang daripada sumber boleh diperbaharui. Dan dengan sasaran-sasaran
kecil ini ataupun sasaran interim ini mencapai sasaran induk, yang bagusnya ialah bila saya tengok laporan ini dan saya minta ataupun saya harapkan ramai yang boleh pergi ke website kementerian dan baca at least the executive summary. It's the most detailed plan that I have seen about climate change and about what government is going to do. Dan supaya mencapai sasaran-sasaran itu, beberapa perkara yang saya nak sebut dan mungkin KJ boleh bagi pandangan. Misalnya, ada perubahan dasar dan pendekatan ini yang buat saya impress. Sebab dia bukan bagi sasaran je, they have plans. One of the things yang bukan hanya Nick Nazmi kata, tapi Rafizi juga cakap dalam town hall sebelum itu, saya baca laporannya, ialah dah nampak dah bahawasanya kerajaan hari ini, sekurang-kurangnya 2 kementerian ini, committed untuk ada trading dalam renewables. Sekarang ni Rafizi dengan Nick Nazmi mengatakan ataupun dalam kenyataan mereka menggambarkan bahawasanya keputusan itu nak disemak semula supaya barangkali dalam logik mereka, kalau kita boleh export kita punya renewable energy, kita punya renewable based electricity generation lah, boleh hantar ke negara lain, demand yang lebih besar, contohnya di Singapura, maka itu akan merancakkan sumber boleh jana kuasa sumber boleh diperbaharui ini di Malaysia. Jadi mungkin barangkali itu salah satu. Sebelum saya pergi yang lain, mungkin KJ nak respon. Is that something you agree with? So yang pertamanya, yes, memang dulu ada keputusan kabinet tidak membenarkan ekspor tenaga boleh diperbaharui. Saya dalam perbincangan kabinet, saya tidak setuju dengan keputusan kabinet tersebut. Sekarang boleh cakap lah sebab dah tidak ada dalam kabinet. Boleh Boleh. Saya rasa boleh. It's okay. Tapi I disagree because bagi saya, walaupun kita tak nak guna di negara kita, takkan kita tak boleh menyumbang kepada usaha negara lain untuk beralih kepada RE, renewable energy. Dan saya tahu memang ada demand yang sangat tinggi, permintaan yang sangat tinggi di Singapura untuk mendapat RE. Dan daripada mereka dapat tenaga boleh diperbaharui daripada daripada negara seperti negara jiran yang lain, kenapa kita tidak ambil kesempatan? Jadi saya sendiri saya sokong jika Jemaah Menteri buat keputusan nanti bahawa export ban itu ataupun sekatan ekspor itu dapat diubah supaya industri jana kuasa renewable energy dapat ekspor tenaga tersebut. Itu satulah ya. Sebelum Syaril pergi lebih jauh, sebab saya dengar Syaril tadi sebut memang jelas, memang clear. Saya dengar Syaril macam setuju akhbar kepada Nick Nazmi pula ya. Sebab poin-poin memang jelas lah apa yang nak disampaikan. No, okay. Plan is good. Saya nampak plan ini memang terbaik. Dan Malaysia ni dikenali dengan plan-plan yang hebat. Hebat-hebat belaka lah. Cuma sekarang ni pelaksanaannya. Ya? So saya nak tanya soalan mudah. Kita cakap soalan mudah lah. Soal renewable energy dengan krisis iklim ni. Ya? Sebab ramai yang kata kalau kita nak menyumbang sebagai seorang individu, ada banyak benda yang kita boleh buat untuk menurunkan pengeluaran karbon kita sebagai individu. Ya? Saya ambil contoh yang paling mudah lah. Sebab antara penyumbang yang besar adalah dalam pengangkutan. Kita semua guna internal combustion engine car, ya. Kereta yang menggunakan petrol ataupun diesel. So ada yang kata kalau kita guna kereta elektrik, maka kita boleh menyumbang kepada penurunan pengeluaran karbon di Malaysia. Tapi saya nak tanya Syaril lah, ya, sebab ini saya nak tahu how realistic, ya. Saya ada kawan, ya, kawan saya nama dia Dil, ya. Dil ni dia memang dia nak beli kereta elektrik, tapi masalah dia kata dia tak mampu. Sebab dia kata dia tak mampu Tesla, dia tak mampu BMW, dan dia kata dia takut, dia ada range anxiety. Maksudnya dia takut kalau dia bawa kereta tu ke Penang, dia takut battery flat. Tak boleh nak charge. Dan dia terpaksa tunggu di tepi jalan. So sebab tak ada rangkaian charging sekarang ni. So apa yang Menteri Syaril nak buat ni? Memang guna bahan lagi ni. So dalam laporan ini dan perkara ni, this is one of the parts yang sebenarnya kesinambungan daripada pentadbiran-pentadbiran dulu. Ada komitmen lah untuk meningkatkan charging station. Kita tahu KJ, I think the last time I check, kita punya charging stations not even 1,000. Compare dengan negara jiran kita, terutamanya negara di selatan lah, yang walaupun lebih kecil tapi dah
berganda-ganda lagi banyak daripada kita. Our installed charging capacity still very very low. Perkara ini saya nampak antara perkara yang boleh laju diperbetulkan. Okay. So I'm not so worried about that. It just needs commitment, dan kita dah nampak TNB dah ada perancangan dia, Petronas dah ada perancangan dia, dah bincang dengan Plus Highway misalnya macam mana nak letak. Saya dengar mungkin Petronas boleh buat dekat stesen dia, tapi sebelum tu TNB tapau dulu tempat kita nak parking dekat dekat R&R kan. Jadi benda ni saya harap dan saya yakin dalam masa 12 bulan 18 bulan akan mengubah kerisauan kita lah bila kita nampak. Keduanya kawan KJ ni, nama dia Dale ni, dia janganlah terus nak pergi ke BMW, terus nak pergi ke Tesla. Cuba tengok kereta China. Saya nak tengok juga Atto 3 ni. Sebab sekarang ni, sebab saya setakat ni masih lagi semi menganggur. Okay. Jadi saya pun nak kena tengok kereta. Atto 3 ni kereta EV daripada China? Yang mana harga BYD lah. Nama kereta tu BYD, brand dia BYD, Atto 3. Saya kena check balik harga dia KJ, tapi memang affordable car. So mampu milik ni bawah, saya rasa bawah 100,000 lah. Ataupun just over 100,000. Just over 100,000. Okay. Memang memerlukan, sebab sekarang ni kita masih lagi ada pengecualian excise untuk import kereta EV. Tapi ini pun saya rasa satu kerisauan yang akan hilang dengan cepat apabila kita betul-betul menarik brand ataupun jenama lain yang harganya boleh sampai harga yang mampu bawah 100,000. Okay. Jadi saya nampak perkara ini akan segera diselesaikan dari segi persepsi bagaimana yang sebenarnya lebih relevan, menjurus pada apa yang KJ gambarkan tadi awal tadi, ialah adakah sumber elektrik itu bersih? Jadi kalau kita charge kereta ni, sama ada kereta Dale yang baru sejak lagi Atto 3 ni, ataupun kita charge Tesla sekalipun, dia kena datang daripada grid. Kalau dia datang daripada grid tu adalah sumber arang batu seperti mana majoritinya sekarang, then of course that question becomes really relevant. Jadi so power mix tu pun kena tukar lah. Power mix tu kena tukar. Dan ini ada dalam perancangan, dan saya kira ini adalah topik yang permulaan yang bagus. Cuma pemantauan lah, macam KJ cakap, that's the problem with our country all the time. We have the best plans tapi the implementation doesn't fully work. Dalam hal ini, sekurang-kurangnya yang membuatkan saya lebih yakin adalah menteri-menteri nampak ada keyakinan untuk cakap dengan tegas. Okay. We will allow for trading in renewables. Okay. We will commit to new incentives on A, B and C. Yep. Jadi perkara ini kalau boleh diterima oleh penjawat awam, boleh diterima oleh agensi dan GLC berkaitan, terutamanya TNB dan agensi regulatory bodies like ST, saya rasa ada harapan. So isu tenaga boleh diperbaharui ni akan menjadi isu yang kita akan revisit dari masa ke semasa, sebab bagi kami ni Keluar Sekejap, we feel very strongly ini adalah isu yang penting, krisis iklim, dan dari masa ke semasa kita akan revisit dan kita akan tengok soal pelaksanaan dari segi plan tersebut, ya. Tapi sebelum kita tutup isu ini, saya nak tanya sikitlah, ya, sebab sebenarnya ramai rakyat Malaysia tak berapa selesa dengan tenaga nuklear. Ramai negara yang menggunakan nuklear sebagai salah satu daripada sumber power mix mereka. Mereka guna hydro, mereka guna wind, mereka guna solar, dan mereka juga guna nuklear. Selepas insiden Fukushima di Jepun, banyak negara yang mula decommission ataupun menutup loji nuklear mereka. Tapi sekarang ni dah ada resurgence. Ada satu kebangkitan semula tenaga nuklear kerana dah ada teknologi modular yang kecil, yang mana loji nuklear itu tidaklah perlu besar sangat dan hanya perlu kepada satu loji yang lebih kecil, yang lebih manageable, yang lebih selamat, dan juga sisa nuklear itu dapat diurus dengan lebih teratur. Ya, jadi saya nak tanya pandangan Syahrir, sebab saya pernah jadi Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Agensi Nuklear Malaysia di bawah MOSTI. Jadi waktu itu I was convinced that nuklear boleh menjadi salah satu daripada power mix kita. Dan sebenarnya ramai yang tak tahu, mungkin pendengar pun tak tahu, kita ada sebuah loji nuklear di Malaysia, Triga Puspati, ya.
Triga Puspati Reactor 1 megawatt yang dibuka pada tahun 1982 yang ada di Agensi Nuklear Malaysia. Many people don't know that we have a research reactor, satu loji penyelidikan di Malaysia. Dan saya pun pernah melawat. Saya tengok dalam loji itu ada air yang warna biru, all the cartoon impression memang betul warna biru dalam air tersebut ya. Jadi memang dah ada, dan kita dah ada ramai pakar-pakar nuklear, sebab satu ketika dahulu di bawah Datuk Najib memang dah ada idea untuk kita menerajui nuclear power. What do you think? Saya kurang selesa kot KJ. Pandangan saya kurang selesa atas dua sebab. Satu ialah Takut. takut dari segi kenapa kita ambil risiko. Walaupun mungkin ada advancement in technology seperti mana KJ sebut, cara pengurusan sisa dan sebagainya. But why take the risk of the radioactive punya sisa ni? No downtime, tak perlu nak store energy. Kalau solar ni dia ada downtime. Lepas tu kena simpan tenaga tersebut dalam bateri dan sebagainya. Nuclear 24 jam, 24/7. Yeah, but I guess the cost is the risk. The risk is just too great. Walau sedikit pun KJ, kalau the moment it happens, it's the impact is forever, right? And the impact is huge. Jadi bagi saya, kalau ada alternatif, dan saya masuk ke poin kedua kenapa saya kurang selesa, ialah the alternatives are there. Dan kos untuk renewable energy tidak seperti mungkin 10 tahun dulu, 15 tahun dulu. Dan diunjurkan kos itu akan menjadi lebih kompetitif, iaitu lebih rendah dari masa ke semasa. Jadi bagi saya, kalau jalan yang lebih selamat dan mencapai matlamat yang sama, iaitu untuk mengurangkan emissions kita, ada, kenapa perlu kita ambil risiko yang terlalu besar? Bagi saya lah, however small is still there, dan juga akan mengundang polemik kepada perkara yang saya tak perlu dan saya melihat walaupun saya secara prinsip pendirian saya adalah open kepada nuklear, saya melihat polemik yang datang dengan penubuhan kilang Lynas sebagai contoh ya. Walaupun sains dan juga data dia semua menunjukkan bahawa risiko dia sangat rendah dan juga pencemaran dia sangat-sangat rendah, tetapi akhirnya isu ini dipolitikkan dan tidak dapat satu perbincangan yang rasional. Dan saya rasa mungkin di Malaysia ni kalau nak bangkitkan soal nuklear, ia akan dipolitikkan dan mungkin tidak ada kata putus. Tapi saya mahu supaya pembuat dasar sekarang tidak terus menutup perbincangan soal nuklear, sebab kalau kita nak melihat kepada power mix untuk akan datang, banyak negara yang sekarang ini dah mula memasukkan semula komponen nuklear walaupun kecil sebagai salah satu daripada campuran jana kuasa tenaga mereka. Saya suka apa yang KJ kata tadi lah, soal dipolemikkan, sebab dalam hal pengurusan krisis iklim ni, kita perlukan rakyat bersama. We need the public buy-in, right? Dan kalau kita boleh elak the polemicization of a topic like this, kita cuba elakkan. Tapi saya ambil poin KJ, saya ingat kita pantau, dan mungkin dari masa ke semasa, kalau perkara ini lebih diterima oleh rakyat dan fakta dan data juga lebih keluar, saya tahu KJ memang penyokong evidence-based decisions yang mungkin relevan dalam topik-topik lain juga, then it's something that we have to look at from time to time. So sebelum kita menutup episod ini, satu tindakan Syahril tahun ini untuk menyumbang kepada penurunan pengeluaran karbon peribadi? Tadi dah cakap kan, saya nak cuba beli Atto 3 ni. Selain daripada itulah, sebab belum beli lagi. Saya fikir one is saya punya penggunaan kereta yang sudah ada. Because that is the most personal and most direct. Selama ini saya kena akui lah, kadang-kadang, especially masa kita betul-betul aktif dalam politik kan, kita tak kisah pasal benda ni. Dan apa yang convenient saja. Jadi kalau meeting kita daripada A ke B ke C, kita pusing, kita tak susun jadual kita, semata-mata kita rasa tak apa, kita boleh bawa kereta, ataupun ada orang boleh bawa kereta untuk kita tak risau pun. Now saya rasa tahun ni, bukan saya rasa lah, memang antara komitmen saya tahun ni ialah untuk, at least in my scheduling of movements, perlu lebih ambil kira. Kedua ialah, especially now, bila kita dah tidak aktif setakat ni lah, for now, keluar sekejap, dalam politics,
saya benar-benar nak cuba menggunakan pengangkutan awam dengan lebih banyak. Jadi itu dua komitmen saya yang saya nampak tak adalah awang-awangan, very doable, which is when I drive or when I use the car, schedule it properly so that I don't waste mileage, also save money. And number 2, use public transport more. Okay, good. Yourself? Bagi saya tahun ini saya anti consumption. Saya tak suka consumption tahun ni dan saya telah memberi cabaran kepada diri saya sendiri. Saya tidak akan beli apa-apa benda baru untuk diri saya. What, the whole year? Yes. So no online shopping. Baru ni kita pergi UK, saya tak beli apa-apa untuk diri saya. T-shirt pun tak beli, apa benda pun tak beli. So I'm anti consumption this year. Wow. Yep. Apart from necessity lah. Buku tu necessity, makan tu necessity, tapi t-shirt, baju, kasut semua anti-consumption. Okay. Let's see. Let's go. Okay. That means raya ni recycle. Baju raya recycle. Okay. Cuma tak muat sekarang ni, kena ni sikit. Okay. That one I can help you. Okay, terima kasih kepada semua kerana bersama kami di Keluar Sekejap. Kita akan kembali dengan episod 5 yang mana kita akan bincang satu topik yang hangat berkenaan dengan penyalahgunaan. Episod 4. Episod 4. Oh, sorry, episod 4. Kita akan kembali dengan episod 4 nanti berkenaan dengan isu topik hangat iaitu penyalahgunaan dadah di Malaysia. Terima kasih. Keluar sekejap.